Seperti kita tahu juga kalau misalkan di Malaysia ini sistem perwakafannya itu sudah lebih lebih maju dan lebih berkembang daripada di Indonesia. Kemudian juga di sana sistemnya berbeda dengan Indonesia yang mana di sana itu desentralisasi karena diserahkan langsung kepada negara bagiannya dan lain sebagainya. Kemudian pasti di balik kesuksesan dari wakaf yang ada di sana tentu ada challenge-nya tersendiri. Kemudian kita perlu belajar banyak dari Malaysia bagaimana mengenai literasi itu yang intinya pada pagi hari ini akan dikupas tuntas oleh Bapak Halim. Nah, sebelumnya nanti untuk pemaparannya ini akan dilakukan selama kurang lebih sekitar 45 sampai 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum kita lanjut ke pemaparan, akan saya bacakan dulu CV dari Bapak Halim ini sendiri. Jadi Bapak Halim ini adalah Head of Project and Business Development Division dari Yayasan Wakaf Malaysia. Beliau merupakan dulunya adalah untuk S1-nya sendiri mengambil Bachelor Degree in Civil Engineering dari University of Science Malaysia. Kemudian untuk masternya mengambil Master of Muamalat Bisnis Administrasi. Kemudian itu ambilnya di Islamic Science University of Malaysia. Nah, kemudian beliau ini untuk working experience-nya sudah ada banyak ya. Beliau ini pernah menjabat sebagai untuk project engineering ini mengambil di Setaraya SDN DHD, kemudian lanjut untuk bekerja di Syarikat Maju Perak Berhad sebagai senior project officer. Kemudian yang hingga saat ini tahun 2018 hingga saat ini beliau merupakan Head of Project and Business Development Division di Yayasan Wakaf Malaysia. Ada banyak sekali proyek-proyek yang beliau pegang berkenaan dengan wakaf ini sendiri. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita bisa melanjutkan untuk sesi pemaparan dari Bapak Halim. Kepada Bapak Halim, dipersilahkan. Baik, terima kasih Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Apa khabar semua peningkat fosil di Indonesia semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat insyaAllah. Jadi pagi ni saya bukanlah orang yang pakar lah sebenarnya untuk membicarakan mengenai sistem wakaf di Malaysia, tapi insyaAllah saya akan cuba berkongsi pengalaman lah apa yang kami di Yayasan Wakaf Malaysia laksanakan, perkongsian maklumat lah apa yang dilaksanakan oleh Malaysia berkenaan dengan pengurusan wakaf lah. Jadi sebelum saya mula sentuh berkenaan dengan pengurusan wakaf di Malaysia ni, saya rasa lebih sesuainya saya bercerita ataupun saya membicarakan mengenai sistem pentadbiran kerajaan Malaysia lah, sebab ini akan nanti menjelaskan kenapa dan mengapa sistem wakaf Malaysia diuruskan sedemikian rupa lah. Okey, untuk sistem pentadbiran kerajaan Malaysia ni kita adalah menggunakan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, di mana ketua negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong, yang di bawahnya ada satu jawatankuasa ataupun satu organisasi yang membicarakan mengenai pengurusan negara, iaitu di bawah Majlis Raja-Raja. Ya, sedikit maklumat mengenai Yang di-Pertuan Agong ni. Yang di-Pertuan Agong ni adalah dipilih daripada raja-raja di Malaysia ni. Ada 14 negeri, yang setiap negeri ini diketuai oleh raja, dan Yang di-Pertuan Agong dipilih setiap 5 tahun lah, secara bergila-gila daripada negeri-negeri tersebut. Dan untuk pentadbiran kita ada 3 peringkat, iaitu peringkat eksekutif, peringkat perundangan dan juga peringkat kehakiman. Dan untuk peringkat eksekutif ni lah ada perkongsian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Seperti yang saya sebutkan tadi, negeri di Malaysia ada 14 buah negeri yang ditadbir oleh ketua negeri, iaitu sama ada menteri besar ataupun ketua menteri. Dan di peringkat persekutuan ni kita ada Perdana Menteri lah. Okey. Jadi selanjutnya berkaitan dengan kerajaan persekutuan, sedikit penerangan kerajaan persekutuan ni.
Kerajaan persekutuan ni adalah berdasarkan kepada sistem raja berperlembagaan di bawah sistem Parlimen Westminster yang tadi kita katakan sebagai demokrasi berparlimen, di mana kita ada sebuah perlembagaan yang dipakai oleh semua negeri, Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang merupakan undang-undang tertinggi di negara ini. Dan tadi saya sebutkan menerapkan prinsip pengasingan kuasa tadi, ada kuasa eksekutif, kuasa perundangan, kuasa kehakiman. Dan ketua negara adalah Perdana Menteri yang melapor terus, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okay, seterusnya untuk kerajaan negeri, dia merupakan sebuah pusat pentadbiran untuk sebuah negeri lah. Lazimnya mempunyai kuasa yang agak terhad, seperti kuasa menentukan undang-undang negeri, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Dan kerajaan pusat tidak akan campur tangan dalam urusan-urusan negeri yang mana melainkan ia bertentangan dengan undang-undang persekutuan. Dan juga yang ini terkait dengan wakaf. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, kuasa kerajaan negeri disebutkan di bawah Senarai 2, Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, dan antaranya adalah yang berkaitan dengan agama, tanah, pertanian, perhutanan dan kerajaan tempatan. Yang di bawah Dewan Agama tadilah terletaknya pengurusan wakaf tu. Dan kuasa tertinggi sebuah negeri adalah Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Dan Raja ataupun Sultan yang Ketua Negeri perlu melantik seorang Menteri Besar melalui pilihan raya kecil, Dewan Undangan Negeri. Selain daripada kita pilihan Parlimen, kita juga pilihan Dewan Undangan Negeri. Okey. Selanjutnya satu lagi pemerintahan kecil adalah pihak persekutuan tempatan lain. Saya takkan sentuh banyaklah. Ini lebih kepada untuk kerajaan tempatan yang menguruskan sebuah daerah lah. Ini berkaitan dengan kutipan cukai dan sebagainya lah. Ini saya tak mahu sentuh banyak. Seterusnya, okey, kita masuk kepada pentadbiran wakaf di Malaysia. Inilah yang saya sebutkan tadi, ada kaitannya dengan perlembagaan persekutuan lah. Okey, kita berkongsi sikit mengenai kedudukan ataupun pengurusan wakaf sebelum kemerdekaan Malaysia pada tahun 1952 ni. Pada ketika itu, wakaf hanya tertumpu kepada 3 institusi utama, iaitu keagamaan, seperti mana pembinaan masjid, surau, sekolah dan sebagainya, pendidikan, pembinaan madrasah dan pondok, dan juga perkuburan. Ini 3 elemen utama wakaf pada ketika dahulu lah. Dan sebelum tahun 1952, tiada satu undang-undang yang bertulis yang digunakan pakai oleh Majlis Agama Islam Negeri ataupun MAIN untuk pelaksanaan pengusahaan wakaf lah. Ini berdasarkan kepada amalan orang-orang terdahulu lah. Dia tidak ada yang undang-undang yang bertulis lah. Dan lazimnya wakaf pada zaman dulu tidak dilakukan secara sistematik, dan biasanya pewakaf akan menyerahkan amanah kepada pemimpin masyarakat setempat seperti imam, penghulu atau ketua kampung untuk melaksanakan tujuan pewakafan. Ini saya berkesempatan untuk bertemu dan berbincang dengan Badan Wakaf Malaysia. Saya ingat tahun 2012 ada di sana, dan dimaklumkan di Malaysia wakafnya memang berdasarkan kepada dipanggil ormas organisasi masyarakat lah. Itu yang dilaksanakan di Malaysia ketika dulu lah. Okey. Dan pelaksanaannya, pewakafannya dulu hanya dibuat secara lafaz di mulut dan tidak direkodkan secara bertulis. Dan pewakafan ini tidak didaftarkan di mana-mana pihak, menyebabkan harta wakaf ini hanya diketahui melalui warisan kepada waris-waris lepas pada pewakaf meninggal dunia. Dan kesan-kesan negatif akibat pelaksanaan ini adalah banyak harta-harta wakaf ini hilang. Sebab bila turun kepada waris yang mana mungkin memegang amanahnya, akan meneruskan legasi wakaf tu, dan kadang-kadang ada juga waris yang tidak amanah, menyebabkan harta wakaf tu dijual dan sebagainya lah. Ini memang secara realitinya berlaku di Malaysia. Ada beberapa kes yang kita tangani, yang mana waris telah pun menjual harta wakaf tersebut, dan pihak Majlis Agama Islam atau yang sekarang ini
memegang amanah untuk harta wakaf terpaksa membeli semula daripada pembeli itu dengan membayar balik harga yang tinggi lah untuk memastikan apa namanya amanah wakaf ataupun amanah asal wakaf itu dapat dilindungi. Ini memang berlaku secara realitinya. Okey. Seterusnya, selepas pada kemerdekaan pada tahun 1992, barulah pengurusan wakaf menjadi sistematik, di mana negeri-negeri mula mewujudkan undang-undang ataupun enactment wakaf, sama ada melalui undang-undang khusus ataupun melalui enactment tadbiran agama Islam. Seperti yang saya sebut tadi, uh, tadbiran agama adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey. Dan selepas kemerdekaan juga, konsep wakaf ni mula dikembangkan lah dengan lebih meluas, tidak tertumpu semata-mata kepada keagamaan, pendidikan dan perkuburan tadi. Kita wakaf juga dibangunkan untuk premis-premis perniagaan. Banyak seperti kalau biasa dengar di Kelantan ada disebut wakaf Cik Yeh. Itu pun berdasarkan wakaf lah. Itu adalah lebih kepada macam bazar-bazar lah, mana kompleks perniagaan untuk masyarakat Islam berniaga. Dan berkaitan dengan pentadbiran tanah atau harta-harta wakaf ni, pihak Majlis Islam juga telah memperkasa sistem pendaftaran masing-masing dan mewujudkan sistem atas talian, pendaftaran berkomputer dan sebagainya. Ini dilaksanakan dengan, kalau di Malaysia ni dipanggil Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Dan pejabat tanah ini apa nama ni, yang kaitan dengan pengurusan tanah lah. Jadi wakaf ini kalau hartanya berbentuk tanah tu, dia ikut undang-undang di Malaysia ni, dia mesti didaftarkan mengikut peraturan-peraturan apa nama ni, di apa nama ni, pejabat tanah dan galian lah. Dia statusnya sama macam tanah biasa, cuma dalam pendaftaran itu akan ditulislah tanah wakaf. Okay. Dan pada ketika ini pihak pentadbir di peringkat persekutuan sedang giat untuk merancang untuk membolehkan undang-undang wakaf diselaraskan. Apa yang berlaku adalah sekarang ni setiap negeri bila wakaf di bawah bidang kuasa masing-masing, setiap negeri mewujudkan enactment wakaf masing-masing lah, yang mana ada wujud ketidakseragaman lah antara negeri-negeri ini dari segi undang-undang wakaf yang wujudkan lah. Dan selain daripada itu, selepas kemerdekaan ni banyak pihak-pihak yang berminat lah untuk melaksanakan wakaf lah. Selain daripada agensi-agensi yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan, banyak pihak-pihak yang berminat dan dilantik sebagai mutawali ataupun nazir untuk melaksanakan wakaf di negeri lah. Okay. Okay, seterusnya ini yang saya kongsikan berkenaan dengan Perlembagaan Malaysia Jadual 9 Senarai 2 Senarai Negeri ini. Dalam dokumen itu menyatakan bahawa hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak yang berhubungan dengan pewarisan, berwasiat dan tidak berwasiat, pertunangan, perkahwinan, perceraian, mas kahwin, nafkah pengangkutan, kesah tarafan, penjagaan, alang, pecah milik dan amanah, bukan khairat, wakaf. Sebut itu jelas, wakaf. Dan takrif, pengawal sediaan amanah khairat dan agama, pelantikan pemegang amanah dan pemberbadanan orang berkenaan dengan derma kekal. Seterusnya tu adalah di bawah bidang kuasa negeri. Ini yang dinyatakan dalam Perlembagaan Malaysia yang memberi kuasa ataupun local standby kepada kerajaan negeri untuk mentadbir wakaf. Dan dalam slide itu saya kongsikan contoh. Ini adalah untuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Majlis Islam Wilayah Persekutuan ni dia masih belum ada enactment wakaf dia sendiri. Dia sedang dirangka sebenarnya, dan statusnya hampir siap lah. Kita belum bentang lagi kepada Parlimen Malaysia untuk diteruskan lah. Tapi Majlis Islam mengguna pakai Akta 505, yakni Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1963. Dan di dalam seksyen 61 berkenaan dengan wakaf dan nazar, disebut di situ bahawa walau apa-apa pertukaran yang bertentangan dengan yang terkandung dalam mana-mana surat cara atau perisytiharan yang mewujudkan, mengawal atau menyentuh perkara itu,
majlis hendaklah menjadi pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf, sama ada wakaf am atau wakaf khas. Inilah yang memberi kuasa kepada negeri sebenarnya untuk mentadbir wakaf, di mana semua wakaf-wakaf yang diwujudkan sama ada oleh pihak-pihak kerajaan ataupun pihak-pihak swasta yang diberi kebenaran hendaklah didaftarkan atas nama Majlis Hakim Islam Negeri. Itu yang diperuntukkan dalam Seksyen 61 inilah. Kerana apa-apa harta yang diwujudkan yang mempunyai hak milik hendaklah didaftarkan atas Majlis Hakim Islam Negeri. Okey, seterusnya. Tidak semua negeri mempunyai undang-undang khusus berkaitan wakaf. Antara negeri yang telah mempunyai enakmen wakaf yang khusus, kita ada 5 di situ: Selangor, Negeri Sembilan, Perak, Melaka, Terengganu. Itu yang ni. Dan yang terkini ni yang telah siap tapi belum diluluskan adalah wilayah Persekutuan lah. Untuk negeri-negeri lain, takbir urus wakaf diletakkan dalam akta ataupun enakmen pentadbiran Islam negeri masing-masing, dan untuk negeri Johor pula telah diwujudkan satu kaedah-kaedah wakaf Johor di bawah pentadbiran enakmen agama Islam. Okey. Baik, seterusnya intervensi daripada Kerajaan Persekutuan. Sebelum tahun 2004, pentadbiran wakaf dikawal sendiri dan diurus penuhnya oleh Majlis Hakim Islam Negeri seperti mana yang diperuntukkan dalam perlembagaan, selaku pemegang amanah tunggal atau wakaf bagi setiap negeri, serta mutawali atau nazir yang dilantik oleh Majlis Islam lah. Maksudnya semuanya diuruskan oleh Majlis Hakim Islam Negeri ataupun nazir yang dilantik oleh Majlis Hakim Islam Negeri. Okay. Inilah yang berautoriti untuk mengurus wakaf di negeri-negeri. Bermula pada tahun 2000, Kerajaan Persekutuan melihat ada keperluan untuk membantu Majlis Hakim Islam memperkasa pengelolaan wakaf negara. Pada ketika itu didapati ada lebih kurang 11,000 hektar tanah-tanah wakaf di Malaysia yang belum dibangunkan lah. Jadi kerajaan melihat ini adalah satu kerugian lah kepada negara, sebab potensi tanah-tanah wakaf ni sangat-sangat besar lah. Dia boleh membantu meningkatkan ekonomi negara. Jadi kerajaan Persekutuan melihat satu keperluan lah untuk membantu Majlis Islam ni. Dan lanjutan daripada itu, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji ataupun JAWHA, kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar JAWHA ni, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, merupakan sebuah agensi Kerajaan Persekutuan yang ditubuhkan pada tahun 2004 yang bertindak sebagai penyelaras dan pemudah cara dalam hal-hal berkaitan wakaf di peringkat persekutuan lah. Dan JAWHA pula pada tahun 2008 telah menubuhkan Yayasan Wakaf Malaysia sebagai sebuah non-profit organisation untuk melaksanakan dasar-dasar yang diputuskan oleh JAWHA dalam penggunaan harta wakaf dengan kerjasama bersama. Jadi lihat di situlah, walaupun Kerajaan Persekutuan bukan dua entiti ataupun dua jabatan kerajaan di peringkat persekutuan, tetapi dia tidak mengambil alih kuasa Majlis Hakim Islam Negeri. Kita hanya sebagai fasilitator ataupun pemudah cara kepada Majlis Hakim Islam untuk membangunkan wakaf di negeri ini. Okey, sudah Okey, seterusnya, bermula pada tahun 2006 melalui rancangan Malaysia ke-9, wakaf telah dijadikan sebagai salah satu komponen dalam pembangunan negara. Jadi dalam rancangan Malaysia telah dimasukkan elemen wakaf sebagai salah satu elemen yang perlu dibangunkan untuk membantu negara meningkatkan pendapatan. Dan bermula pada tahun 2006 juga melalui rancangan Malaysia ke-9, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sejumlah dana untuk membangunkan wakaf lah. Pada ketika itu yang pertama disalurkan adalah berjumlah 256 juta lah. Ini dah termasuklah peruntukan sebanyak 5 juta sebagai seed capital untuk penubuhan Yayasan Wakaf Malaysia pada tahun 2008. Dan yang terkini pada tahun 2020 melalui pembentangan Belanjawan tahun 2020, kerajaan telah meluluskan insentif potongan cukai pendapatan kepada pewakaf. Yang ini sebanyak 10% daripada pendapatan bercukai pewakaf. Hanya setiap bila seseorang itu berwakaf, sebab Malaysia ni dia ada sistem cukai pendapatan, dan wakaf bila dia berwakaf, maknanya sumbangan wakaf itu dapat ditolak daripada jumlah cukai yang perlu dibayar kepada kerajaan. Dan ini insentif cukai ini juga dikembangkan selain daripada sumbangan kepada wakaf, sumbangan kepada universiti awam juga.
boleh mendapat pengecualian cukai ni. Okey, terusnya sedikit mengenai Yayasan Wakaf Malaysia. Yayasan Wakaf Malaysia ini ditubuhkan pada 23 Julai 2008 di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952 atau 258 dan didaftarkan di bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri JPM. Matlamat teras kita adalah untuk mengumpul dana wakaf, membangun dan memajukan harta wakaf, melaksanakan program kebajikan dan sosial, menjalankan aktiviti pelaburan, mengadakan aktiviti promosi dan penerbitan dan mempelopori konsep wakaf korporat. Fungsi utama adalah untuk membantu dan memberi perkhidmatan kepada Majlis Agama Islam Negeri dalam membangunkan dan mewujudkan harta wakaf dan instrumen patuh syariah, di mana kita membantu membangunkan tanah wakaf sedia ada, mewujudkan wakaf-wakaf baru. Ini satu yang barulah. Selain daripada harta sedia ada, kita juga buat perolehan atau membeli harta wakaf, harta komersial untuk dijadikan wakaf. Dan juga yang ketiga ni membangunkan ekonomi ummah melalui instrumen wakaf. Ini terkait dengan sosioekonomi lah. Kemudian tadbir urus ni, Yayasan Wakaf ada sebuah lembaga pemegang amanah yang dikerusikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam, yang sekarang ni dipegang oleh saya rasa ramai yang kenal, Senator Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, dulu Mufti Wilayah Sekutuan. Dan naib pengerusi adalah Ketua Pengarah Jawhar yang saya sebutkan tadi, dan ahli-ahli yang terdiri daripada wakil daripada setiap Majlis Agama Islam Negeri. Maknanya tadi bila kita sebut bersama dengan Majlis Agama Islam, kita letakkan wakil Majlis Agama Islam dalam lembaga pengamanah Yayasan Wakaf Malaysia. Dan kita juga dikawal sedia oleh Jawatan Kuasa Kerja. Kita ada 4 di situ, Jawatan Kuasa Penasihat Syariah yang akan melihat segi hal ehwal syariah lah dalam Yayasan Wakaf Malaysia. Yang keduanya Jawatan Kuasa Pelaburan Kewangan, ini terkait dengan audit, juga berkaitan dengan pengurusan kewangan dana-dana yang dikutip di Yayasan Wakaf Malaysia. Jawatan Kuasa Audit ini berkaitan dengan audit pengurusan dan kewangan, dan juga Jawatan Kuasa Pengurusan lah, ini untuk melihat tadbir urus ataupun governance di Yayasan Wakaf Malaysia. Ada 6 bahagian di Yayasan Wakaf Malaysia. Yang pertama, Jabat Ketua Pegawai Eksekutif. Yang kedua, bahagian projek dan pembangunan PN. Ini yang saya pegang lah. Bahagian projek, bahagian pemasaran dan penyelarasan, ini untuk promosi wakaf kita. Bahagian pendidikan dan perwakaf, ini kita laksanakan kajian produk-produk wakaf baru yang kita boleh laksanakan lah. Okay. Pengurusan kewangan dan korporat dan pengurusan sumber manusia lah. So, ini untuk kita punya back end lah untuk pengurusan Yayasan Wakaf Malaysia. Seterusnya, produk-produk yang ada di Yayasan Wakaf Malaysia lah. Kita ada dua jenis wakaf. Satu wakaf tunai, yang keduanya wakaf aset. Okey, saya cerita wakaf tunai dulu. Wakaf tunai ni adalah berwakaf menggunakan wang tunai lah. Di Malaysia, Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kita telah menghukumkan harus untuk berwakaf menggunakan wang tunai lah. Ini pada tahun 2004 fatwanya akan keluar. Dan untuk wakaf tunai ni kita pecahkan kepada dua lah. Yang pertama, wakaf tunai umum. Yang kedua, wakaf tunai sijil lah. Yang umum ni, pewakaf boleh memilih untuk berwakaf, tidak ditetapkan nilainya lah. Maknanya RM1 boleh, RM5 boleh, RM10 boleh, RM20, RM50, RM100 lah. Ini terpulang kepada pewakaf lah. Dan pewakaf juga memilih untuk berwakaf secara one off ataupun secara sekali sahaja, ataupun juga boleh memilih untuk potongan gaji lah. Maknanya setiap bulan pewakaf kita memotong gaji masing-masing untuk disumbangkan sebagai wakaf kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Yang keduanya, wakaf tunai berbentuk sijil. Yang ni kita tetapkan nilainya pada RM10 satu sijil lah. Yang ni kita ada sekarang ni untuk kesihatan, untuk ekonomi, untuk pendidikan, untuk persekitaran, untuk kenderaan dan sebagainya lah. Ini kita boleh kembangkan lagi apa-apa bentuk wakaf yang kita boleh nak laksanakan. Dia tidak terikat sangatlah. Ini kita boleh kembangkan lagi lah. Cuma dari segi tadbir urusnya, kita tetapkan nilainya RM1 dan kita asingkan setiap satu tu.
Maknanya kalau kita tetapkan bila pewakaf letak itu untuk sedia wakaf kesihatan, maknanya dana itu akan difokuskan agihannya kepada apa nama ni, program-program kesihatan lah. Yang sekarang ni dalam tempoh COVID ni, kita agihkan untuk bantuan kepada petugas-petugas barisan hadapan COVID dan juga pihak-pihak yang terjejas lah, bantuan makanan dan sebagainya lah. Okey, yang keduanya wakaf bentuk aset. Yang ni dia berbeza sikit daripada wakaf tunai tadi tu. Wakaf untuk aset ni sebab bila kita laksanakan wakaf tunai, masyarakat ataupun rakyat Indonesia ni dia uh, ada yang mempersoalkan lah ke mana wakaf tunai yang disumbangkan ni di apa di di dibelanjakan. Jadi apa yang kita buat adalah kita beli dahulu aset-aset untuk wakaf aset ni menggunakan dana bukan wakaf. Maksudnya yayasan wakaf ada dana yang selain daripada wakaf, kita beli dulu bangunan dan kita tebus balik menggunakan wakaf. Maknanya bila beli bangunan kita jual, duit yang pewakaf bayar tu adalah untuk pembelian sebahagian daripada aset. Mungkin dalam bangunan tu kita pecahkan kepada 1,000 lot. Maknanya bila dia membeli satu lot, maknanya duit tunai itu adalah untuk menembus balik pembelian modal pembelian yayasan wakaf tadi, dan satu lot daripada aset itu menjadi wakaf. Jadi bila 1,000 lot terjual, selesailah sudah penembusan tu, bangunan-bangunan tu secara otomatik akan menjadi wakaf. Itu kaedah yang kita laksanakan di Yayasan Wakaf Malaysia lah. Maknanya tadi, selain yang pertama tadi, kutip tunai itu jadi wakaf, dan bila cukup satu jumlah kita beli aset wakaf. Yang kedua, kita beli aset wakaf dulu, tebus dengan penjualan sedia wakaf tadi lah. Okey, seterusnya, ini kaedah-kaedah yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia lah. Untuk pertubuhan wakaf ni, kita pelbagaikan kaedah yang boleh masyarakat menyumbang supaya kita dapat menembusi seberapa ramai mungkin pewakaf lah. Yang pertama melalui potongan gaji yang saya sebutkan tadi. Maknanya ini nanti pewakaf bila dia ingin berwakaf dengan Yayasan Malaysia, kita akan bagi orang potongan gaji lah. Dan ini pewakaf boleh memilih untuk satu tempoh tertentu lah. Katanya mungkin dalam tempoh 3 tahun ataupun selama-lamanya sehingga dia sendiri memilih untuk berhenti menyumbang ke Yayasan Wakaf Malaysia. Ini kita sedikit yang menarik, saya berkongsi sikit ini dengan kaedah kutipan wakaf potongan gaji ni. Kita juga menerima pewakafan daripada non-Muslim. Ada pewakafan daripada non-Muslim yang potong gaji sehingga 200-300 ringgit sebulan. Jadi itu alhamdulillah lah, kita nampak ada satu perkembangan yang baik lah. Maknanya non-Muslim juga menyedari bahawa potensi dan kepentingan wakaf ni lah. Dan melalui perbankan internet, kita ada CIMB Klik di situ. Dan seterusnya yang sebelah kanan tu melalui edaran tabung-tabung lah. Ini kita edarkan bila ada event, bila ada program-program keagamaan ni, kita akan edarkan tabung-tabung ni. Itu kita letakkan tabung-tabung ni di masjid-masjid lah untuk masyarakat kita menyumbang. Melalui kaedah pameran, ini promosi secara event tadi, pembukaan kaunter kita, dan juga melalui taklimat dan seminar lah. Ini setiap kali kita bagi taklimat dan seminar kepada masyarakat ni, kita menerima sambutan yang sangat baik lah kepada masyarakat untuk sama-sama menyumbang kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Dan kita juga menggunakan apps telefon. Yang tab tu maknanya yang tab tu adalah kita punya apps dengan Bank Islam Malaysia. Artinya siapa yang memiliki handphone boleh install apps ni dalam handphone masing-masing dan berwakaf melalui handphone lah. Ada banyak lagi apps yang boleh digunakan lah dalam handphone. Seperti ini semua untuk memudahkan masyarakat kita berwakaf lah. Dan selain daripada itu, kita juga bekerjasama dengan banyak-banyak pihak yang ingin melaksanakan bersama kita. Antaranya takaful. Kalau biasa dengan takaful ni adalah skim perlindungan diri lah. Ada dua jenis wakaf, produk wakaf melalui takaful ni. Yang pertamanya bayaran premium ataupun bayaran contribution pemegang polisi takaful ni, sebahagiannya diwakafkan. Yang keduanya dari segi manfaat selepas berlaku, contoh kalau macam takaful kematian, selepas berlaku kematian, manfaat itu sebahagian daripada itu disumbangkan kepada wakaf. Ini kita lihat selain daripada bila berlaku kematian itu, selain daripada waris yang mendapat
harta pusaka tu, yang si meninggal tu juga dapat manfaat daripada apa nama ni, manfaat takaful yang diwakafkan dari itu. Ini untuk arwah lah. Okey. Kita juga bekerjasama dengan beberapa yang lain lah. Takaful Ikhlas, Sun Life Takaful Malaysia, Med Life Takaful lah. Ini apa ni, semua yang berkaitan dengan takaful lah. Okey, seterusnya, ini langkah ke hadapan Insafah Malaysia, ini perancangan jangka panjang Insafah Malaysia lah. Yang pertamanya untuk domestik, kita ada yang pertama menubuhkan pusat kajian subjek ekonomi Islam. Ini kita bersama dengan kerajaan pusat lah. Yang keduanya, menubuhkan hostel wakaf. Ini masih dalam perancangan lagi, masih jauh lagi perjalanan lah. Kesedaran wakaf kita di Malaysia pun macam perantara kita sebut tadi, sebenarnya tidak jauh beza lah kita dengan Indonesia. Sebenarnya kita bukan kehadapan sangat lah. Yang ketiganya, menubuhkan institusi wakaf. Ini pun masih dalam peringkat perancangan. Wakaf bank, ini masih jauh lagi lah. Sebab wakaf bank ni, saya dipahamkan di Malaysia ada pihak-pihak ataupun NGO yang menubuhkan wakaf bank. Cuma di Malaysia ni kita ada sedikit kekangan sikit lah, sebab bank ni dia tertakluk kepada Akta Bank Negara. Jadi bila tertakluk pada Akta Bank Negara tu, wakaf ni dia punya apa namanya, kaedah pendanaan dia tu berbeza dengan bank. Jadi ada beberapa perkara yang kita perlu lihat semula lah, dari sudut pinjaman, dari sudut deposit dan sebagainya lah. Okey, yang kelima tu wakaf enklave Putrajaya. Ini pun perancangan jangka panjang lah. Ini untuk mewujudkan tanah wakaf di sekitar Putrajaya ni. Ini kita jemput Majlis Islam Negeri lah untuk membeli tanah-tanah di Putrajaya ni untuk dijadikan wakaf. Okey, yang keenam tu tabung wakaf pendidikan negara ni. Ini kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang ni fokusnya adalah kepada warga-warga Kementerian Pendidikan, warga-warga pendidikan lah, guru, ibu bapa, pelajar dan sebagainya. Dan manfaat daripada wakaf pendidikan ini nanti disalurkan bagi tujuan pendidikan semula lah. Okey. Yang ketujuh tu tabung wakaf kesihatan negara, sama juga yang seperti tabung wakaf pendidikan negara tadi, dikutip daripada warga Kementerian Kesihatan dan diagihkan semula untuk tujuan kesihatan lah. Yang ke-8, membangun perumahan mampu milik. Ini Malaysia dalam tahun rancangan Malaysia ke-12 ni, kita merancang untuk bangunkan 1,000,000 unit rumah mampu milik lah, yang berharga 300,000 ke bawah. So sebahagiannya nanti akan dibangunkan di atas tanah-tanah wakaf lah, insyaAllah. Dan yang ke-9 tu mempelopori instrumen baru wakaf seperti sukuk, REIT dan sebagainya. Ini masih lagi memerlukan kajian lanjut, sebab bila kita melihat wakaf ni, dalam apa namanya, salah satu syarat wakaf adalah ain yang dikekalkan, tidak boleh dicagar, tidak boleh digandai dan sebagainya lah. Jadi bila kita nak buat apa namanya, instrumen seperti sukuk dan REIT yang mana akan berlaku collateral dan sebagainya, itu tidak selaras dengan apa namanya, ciri-ciri wakaf lah. Itu perlukan kajian lanjut lah. Dan untuk di peringkat antarabangsa, Yayasan Wakaf Malaysia berhasrat untuk jadi sebagai pusat rujukan antarabangsa wakaf. Ini ada beberapa negara lah yang nak bersama dengan kita. Sebelum ni kita telah dikunjungi oleh rakan kita daripada Senegal yang ingin belajar wakaf Malaysia lah. Selain daripada itu, Bosnia, satu lagi Rusia pun ada juga. Jadi kita berhasrat untuk jadi pusat antarabangsa lah. Dan Malaysia juga sebagai destinasi untuk negara luar berwakaf. Ini kita apa namanya, sasaran kita adalah pewakafan daripada Timur Tengah lah. Okey. Terusnya, okey, menangani musibah COVID-19. Saya lihat dalam soalan tu, jadi saya kongsi sikit lah dengan COVID-19 ni. Okey, untuk ni saya pisahkan kepada dua lah. Satu di peringkat apa namanya, kerajaan persekutuan sendiri, di mana Perdana Menteri Malaysia yang baru telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin yang berjumlah 250 bilion. Yang ini menghampiri kepada bajet tahun 2020 bersama negara Malaysia, iaitu 290 bilion. Maksudnya hampir sama besarnya dengan bajet tahun ataupun belanjaan tahun 2020.
Daripada jumlah ni hampir 124 juta bilion disalurkan untuk melindungi kebajikan rakyat, 100 bilion untuk kelompok yang kecil sederhana PKS, dan 2 bilion untuk memupuk ekonomi negara. Bila mana Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Malaysia ketika itu mengumumkan pakej rancangan ini pada 27 Mac 2020, kerajaan telah menyedari impak besar yang perlu dihadapi akibat daripada penularan wabak COVID-19 ini. Kalau pihak Indonesia sedia maklum telah mendengar, antaranya adalah insentif yang diberikan adalah moratorium, iaitu pengecualian penangguhan bayaran pinjaman bank-bank, pinjaman perumahan. Sebab kerajaan menyedari bahawa impak COVID-19 ini bukan setakat sehingga tempoh kawalan pergerakan ini, tetapi lebih jauh daripada itu, 6 bulan ataupun setahun akan datang dia akan memberi kesan lah. Sebab ramai di pihak di Malaysia ni yang kehilangan kerjaan lah, kehilangan pendapatan. Contoh macam peniaga-peniaga kecil yang bila arahan kita panggil sini PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Bila berlaku arahan Perintah Kawalan Pergerakan ni, banyak pihak-pihak yang terjejas, peniaga kecil, jualan-jualan orang pisang, jualan tepi jalan, itu semua tidak boleh berniaga. Jadi ya, golongan-golongan ini kehilangan pendapatan dan secara otomatik menjadi asnaf lah. Menjadi asnaf. Dan juga yang perusahaan-perusahaan kecil yang tidak boleh menjalankan perusahaan itu, memang kerja-kerjanya perlu diberhentikan lah. Jadi yang golongan-golongannya kehilangan pendapatan tempoh yang lama lah. Dan selain daripada pakej rancangan itu, kerajaan juga telah menubuhkan tabung COVID-19. Yang ini untuk semua rakyat Malaysia menyumbang bagi tujuan satunya untuk memberi bantuan kepada rakyat yang terjejas lah, yang bantuan dalam bentuk makanan asasi lah. Macam di Malaysia sembako, istilahnya sembako, sembilan barangan khusus. Itulah yang diberi kepada rakyat Malaysia. Yang keduanya, tabung ini digunakan untuk membiayai pembelian peralatan perlindungan untuk petugas-petugas bahagian hadapan COVID-19 ini. Para doktor, para nurse, polis, tentera dan sebagainya lah. Okay, itu di peringkat kerajaan persekutuan lah. Dan Yayasan Wakaf Malaysia sebagai salah satu entiti di bawah agensi Islam Persekutuan, ada 14 agensi ini yang diketuai oleh Menteri kita Yang Berhormat Tun Sri Zulkifli Al-Bakri. Kita di bawah agensi Islam ni kita menubuhkan 3 tabung lah. Yang pertama, tabung Musaadah. Musaadah ni maksudnya bantuan lah. Musaadah COVID-19 JAKIM. Okay. Yang keduanya di bawah Pusat Pengurutan Zakat PPZ. Yang ini Majlis Ulama Islam Wilayah. Ada tabung Musaadah Khairah PPZ. Ini juga memang bertujuan untuk COVID-19 lah. Dan di Yayasan Wakaf Malaysia, tabung wakaf bencana COVID-19. So di peringkat agensi Islam ada 3 tabung ni yang digerakkan untuk membantu masyarakat kita lah. Terusnya, okey, ini jumlah agihan yang telah dibuat melalui 3 tabung tadi tu. Kita lihat itu semua agensi-agensi yang ada lah, yang di bawah agensi Islam ni. Ada JAKIM di situ, MAWIP di situ. MAWIP ni Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, salah satu majlis agama Islam daripada 14 negeri yang ada. Kemudian seterusnya sebelah kanan tu Yayasan Wakaf Malaysia dengan tuntutan 1 juta. YAPIM ni Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Dan YAPIM ni programnya yang digerakkan untuk menangani COVID-19 adalah program food bank lah. Ini agihan makanan kering kepada masyarakat kita yang terjejas lah. Kalau pihak Indonesia perasan ada baru-baru ini keluar pun berita di Indonesia, tak silap saya dah tengok videonya. Kita di agensi Islam ni dengan ketua oleh yang Menteri juga ada memberi bantuan kepada warga Indonesia, kerja-kerja pembinaan warga Indonesia yang kita satunya itu di Cyberjaya.
Itu 142 keluarga yang diberi bantuan makanan lah. Jadi kita tidak tinggalkan. Prinsip kita adalah nobody left behind. Pastikan semua orang ada makanan di meja masing-masing. Itu yang kita apa namanya falsafah yang kita tekankan lah. Kita akan pastikan semua orang ada makanan. Dan untuk PBZ wilayah Sultan 100,000, Jabatan Wakaf Zakat Haji, Yayasan Taqwa di situ ada, Yadim, Yayasan Dakwah Islamiyah, Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Sultan lah. Jadi dengan keseluruhan sumbangan untuk COVID ni sehingga 31 Mac 2020 jumlah 72.21 juta lah dana yang digerakkan oleh agensi Islam. Dan seterusnya di peringkat negeri-negeri juga tidak ketinggalan untuk memberi bantuan, di mana kita lihat sini agihan zakat yang diagihkan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Kita lihat Mawib tadi melalui PBZ dan juga Mawib sendiri yang terbesarlah 34.41 juta. Kemudian zakat Pulau Pinang 14.52 juta. Ini Kedah 12, Pahang 12.42 juta, Kelantan 12.6 juta, Perak 14.35 juta, Terengganu 20.2 juta, Selangor 15 juta, Johor 7.4 juta, Kedah 16.7 juta, Negeri Sembilan 4.3 juta, Melaka 4.26 juta, Sarawak 6 juta, Sabah 6 juta dan Perlis 3.98 juta lah. Jadi ini adalah apa nama ni kaedah yang dilaksanakan oleh agensi Islam berkaitan dengan dana wakaf, zakat dan infak lah yang digerakkan khusus untuk membantu pihak-pihak yang terjejas dalam masalah apa nama ni bencana COVID-19 ni. Dan Yayasan Wakaf Malaysia dalam 2 hari lepas kita ada buat penyerahan bantuan kepada hospital Sungai Buloh. Hospital Sungai Buloh ni untuk makluman semua adalah hospital yang telah dikenal pasti ataupun ditetapkan sebagai hospital khusus untuk menangani bencana COVID-19. Jadi semua pesakit-pesakit yang terjejas dengan COVID-19 ini akan dirawat di sini lah. Jadi bila berlaku begitu terdapat apa nama ni peningkatan pesakit di hospital dan juga berlaku kekurangan kepada peralatan lah. Jadi Yayasan Wakaf Malaysia untuk itu menyumbang sebanyak RM300,000 Malaysia kepada hospital ni dalam bentuk katil pesakit, tilam, bantal, peralatan-peralatan lain lah. Jadi kita dah sampaikan sumbangan semalam dan insyaAllah. Dan Alhamdulillah bila kita apa nama ni agihkan kepada hospital ni, kutipan kita makin meningkat. Jadi masyarakat kita sebenarnya dia apa nama pemurah untuk menyumbang kepada wakaf. Cumanya ada yang mau melihat dulu ke mana duit yang disumbangkan dan disalurkan. Jadi apa yang kita buat adalah bila mana masyarakat wakaf kita salurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan lah. Itu akan lagi sebenarnya meningkatkan lagi kutipan wakaf kita lah. Okey. Okey, saya rasa itu saja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Sheila 40 minit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya teman-teman tadi terkait bagaimana Malaysia mengurus terkait wakafnya, kemudian juga dijelaskan kalau misalkan di Malaysia ini sudah ada wakaf untuk menangani COVID-19 itu sendiri. Nah, selanjutnya ini akan dibuka sesi tanya jawab yang bisa disampaikan melalui chat. Baik Bapak, ini sudah ada pertanyaan. Iya. Ini ada yang pertama dari Zaid Farhan dari KCI Lisensi. Pertanyaannya adalah tadi kalau saya tidak salah mendengar Bapak bilang bahwa suku karakteristiknya tidak sesuai dengan wakaf.
butuh Hmm. kajian lebih lanjut. Sedangkan di Indonesia sudah diterbitkan cash wakaf link sukuk, sebuah Hmm. instrumen investasi sosial berupa wakaf uang yang disalurkan melalui sukuk, yang Hmm. dimana imbal hasilnya sukuk akan disalurkan ke mauquf alaih. Nah, Iya. jika di Indonesia sudah dilakukan, apakah di Malaysia bisa dilakukan juga? Iya. Silahkan untuk dijawab, Bapak. Okey, terima kasih. Sebenarnya untuk instrumen sukuk di Malaysia ni ada satu badan yang mengawal selia lah. Instrumen sukuk ni iaitu dipanggil Suruhanjaya Security ataupun SC Security Commission. Jadi sebenarnya untuk di Malaysia ni belum ada uh, peraturan yang jelas lah berkenaan dengan wakaf sukuk ni. Masih lagi sedang dibangunkan. Itu sebabnya saya katakan tadi untuk di Malaysia ni pelaksanaan sukuk wakaf ni belum boleh dilaksanakan lagi lah. Ada beberapa isu yang perlu apa ni diselesaikan lagi, dan antara isu yang utama adalah perbezaan pandangan apa nama ni sekolah-sekolah wakaf di Malaysia ni. Sebab Malaysia ni ada 14 negeri. Setiap negeri dia punya pandangannya berbeza lah. Ada yang kata sampai cash wakaf pun tidak boleh sebenarnya. Tapi di peringkat persekutuan kita telah membenarkan, ada terpaksa fatwa kuasa telah membenarkan cash wakaf ni. Jadi berkaitan dengan sukuk ni kita menjelari Indonesia telah melaksanakannya, tapi itulah saya katakan tadi dari sudut pandangan ahli-ahli fatwa kita masih lagi belum dapat satu kesepakatan lah untuk membenarkan pelaksanaan sukuk wakaf ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Sofi. Pertanyaannya, bagaimanakah peran wakaf tunai untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat? Sedangkan nilai wakaf pada dasarnya tidak boleh habis. Jadi pertanyaannya ini relate dengan yang tadi berkaitan dengan wakaf untuk COVID-19 itu tadi Bapak. Ya, okey. Untuk COVID-19 ni kita sebenarnya ada 3 sumber yang kita gerakkan lah untuk Yayasan Wakaf Malaysia. Yang pertama dana wakaf itu sendiri, dana wakaf tunai. Kemudian dana manfaat wakaf yang terbit daripada hasil pelaburan dan wakaf pokok itu. Dan yang ketiganya dana CSR yang kita kutip dari tabung bencana COVID-19 tu. Untuk dana wakaf ini kita salurkan bantuan kepada pihak-pihak berbentuk aset. Kita sebutkan tadi untuk hospital kita beli katil yang mana kita boleh kekalkan ainnya, dan dana manfaat wakaf pula diberi bantuan dalam bentuk barangan yang tidak boleh dikekalkan ainnya, contohnya bantal, printer dan sebagainya lah. Yang itu kita gunakan dana manfaat wakaf. Dan untuk yang lain bantuan dalam bentuk makanan, keperluan lain seperti face mask, seperti face shield, PPE sebenarnya itu menggunakan dana tabung bencana yang mana bukan dana infak, bukan menggunakan dana wakaf. Okey, itu kita jelas berkenaan dengan apa nama ni sifat ain dana wakaf tu yang perlu dikekalkan ainnya. Jadi kita tukarkan kepada aset-aset wakaf yang berbentuk aset kekal. Iya. Ya, jadi kalau misalkan berkaitan dengan ini tadi, karena nilai wakafnya itu tetap, maka untuk terkait penyalurannya ini dibelikan berupa aset tetap teman-teman. Iya. Oke. Pertanyaan yang Ya, sikit saya tambah. Aset ni nanti bila kita serahkan kepada pihak hospital, kita juga serahkan kaedah mengurus. Kita bagi satu garis panduan bagaimana untuk mengurus aset-aset wakaf ini supaya ainnya tu dapat kekalkan dan apa namanya jangka hayatnya juga lebih lama lah. Terima kasih. Ya, untuk yang selanjutnya ini bagaimana cara Malaysia untuk campaign masyarakat supaya awareness untuk berwakafnya itu bisa tinggi. Kemudian ini pertanyaan yang pertama ya Bapak. Jadi bagaimana macam bila untuk menumbuhkan awareness dari masyarakat untuk mereka berwakaf, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nazir wakaf sendiri di Malaysia, apakah ada macam training kah atau bagaimana untuk pengelolaan asetnya? Ya, terima kasih. Okey, saya ceritakan daripada dua sudut pandang lah. Yang pertama dari peringkat Yayasan Wakaf sendiri. Kita menggunakan apa nama ni, sebelumnya kita gunakan kaedah melalui apa namanya seminar, kempen dan sebagainya.
Dan yang ini pun masyarakat kita terbuka untuk berwakaf sebenarnya. Cuma yang saya sebutkan tadi, dari sudut apa nama ni, penerima ni dia mahu melihat dahulu ke mana dana itu disumbangkan lah. Jadi kita kena tunjukkan bukti bahawa apa yang masyarakat sumbangkan kita akan agihkan kepada masyarakat yang memerlukan lah. Okey. Dan yang keduanya apa nama ni, kait penggunaan media-media sosial lah. Ini kita lihat yang mutakhir ini penggunaan media sosial itu sangat efektif lah. Sangat-sangat berkesan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab uh, wakaf ni sebelumnya kita jangkakan golongan-golongan yang sudah berumur, ya, yang sudah pencen, yang sudah pergi bekerja, tidak lagi memerlukan wang yang banyak untuk wakaf. Tapi sebenarnya tidak. Bila kita menggerakkan media sosial kita, golongan-golongan muda-muda ini juga apa nama ni, sangat berminat untuk berwakaf sebenarnya. Cuma bagaimana kita approach kita lah, kita permudahkan prosesnya, tak perlu isi borang banyak-banyak. Itu sebab masyarakat kita ni memang tidak gemar apa nama, menulis banyak-banyak. Jadi kita permudahkan prosesnya, apa nama, menggunakan apps dan sebagainya lah. Okey, dekat Majlis Agama Islam Negeri, sebenarnya di Majlis Agama Islam Negeri, wakaf, apa nama ni, promosi wakaf ni dijadikan satu agenda utama lah di apa nama ni, dalam apa ni, kuliah-kuliah subuh, kuliah maghrib, dan juga dalam apa nama ni, khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat juga ditekankan kepentingan berwakaf ni lah. Dan ada doa khusus lah, macam di Selangor itu ada doa khusus dalam khutbah terakhir, khutbah kedua tu, doa khusus untuk pewakaf. Jadi khatib akan membacakan apa nama ni, doa apa ni, memohon agar Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang berterusan kepada pewakaf. Ini pun satu kaedah promosi yang sangat bagus untuk pewakaf kita. Okey, terima kasih. Oke, pertanyaan yang berikutnya ini terkait Indonesia sudah menerapkan kebijakan wakaf yang disambungkan dengan sukuk untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur. Nah, kalau ini lebih bertanya terkait bagaimanakah pendapat dari point of view dari Bapak Halim ini sendiri terkait itu, karena orang-orang ini intention untuk membeli sukuk karena mengharapkan return itu tadi, sedangkan kalau misalkan obligasi syariah pun juga bisa dibilang underperform dibanding dengan obligasi konvensional. So, ini macam pertanyaannya, bagaimanakah point of view dari Bapak Halim ini terkait ini tadi, pengenaan cash wakaf link sukuknya ini? Ya, okey, ini antara yang sebenarnya poin-poin perbincangan kita mengenai sukuk wakaf ni lah, Malaysia. Sebab terma yang bila kita gunakan terma sukuk itu adalah tujuan orang membeli sukuk itu adalah untuk return lah, macam sebut tadi. Dan jadi bagaimana kalau pembelian sukuk itu wakaf, satu kaedah adalah yang diwakafkan itu bukan sukuk itu sendiri, tapi daripada dia punya hasil yang terbit daripada sukuk itu. Maknanya kalau setelah dapat keuntungan daripada sukuk itu yang diwakafkan. Tapi bagi kita di Malaysia, itu tidak bermakna sukuk wakaf. Itu adalah wakaf menggunakan manfaat daripada sukuk, hasil daripada sukuk. Maknanya dalam segi terma yang digunakan, itu bukan sukuk itu yang diwakafkan, tetapi hasil daripada sukuk itu yang diwakafkan. Jadi kita masih lagi, perbincangan masih lagi berlanjut, berlaku lah berkaitan dengan sukuk wakaf ni. Okey. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaan selanjutnya ini. Macam saat ini kan Indonesia sedang kita ada rencana untuk pembangunan infrastruktur pemindahan ibu kota Indonesia. Macam kita nak pindah dari Jakarta pindah ke tempat yang baru. Nah, ini penggunaan biaya infrastruktur ini kan otomatis akan habis banyak biaya. Nah, kemudian macam mana bila kita nak guna wakaf tuh untuk proses pemindahan ibu kota? Nah, kira-kira adakah mungkin model yang bisa untuk diajukan, untuk propose modelnya macam mana? Kemudian ini apakah bisa wakaf ini dijadikan substitusi dengan asumsi sekitar katakan 87% masyarakat muslim
dan 50% diantaranya mampu membayar wakaf atau hanya pelengkap untuk pemasukan. Jadi macam bisa tak sih kalau misalkan ini wakaf digunakan untuk pembangunan ibu kota baru dan macam mana nanti skema yang bisa diguna? Ya. Okey, ini pandangan daripada saya lah. Okey, kalau di Malaysia ni saya tak tahu macam mana bagaimana tingkat kesedaran wakaf di Indonesia lah. Kalau di Malaysia ni wakaf sebenarnya sebab dia dalam dalam apa, wakaf ni dia bersifat voluntary ataupun secara sukarela, berbeza dengan zakat. Zakat kalau di Malaysia dilihat untuk wajib untuk wilayah Sultan saja kutipan zakat tahunan berjumlah 500 juta. Ini termasuk daripada individu dan juga syarikat lah. Ini kita lihat jumlah yang besar kerana dia adalah satu ibadah yang wajib. Jadi semua orang mau tidak mau atas kesedaran dia adalah wajib dan kalau tidak dalam berdosa maka terpanggillah untuk membayar zakat itu. Berbeza dengan wakaf ni satu ibadah yang voluntary ataupun sukarela yang hukumnya adalah sunat lah. Jadi untuk di Malaysia ni kita juga pernah membuat anggaran sebegitu. Kita buat asumsi kalau dengan masyarakat Malaysia 30 juta orang, kita ambil 50% juga menyumbang RM10 sebulan, sudah berapa banyak kita boleh kumpul sebulan. Tapi realitinya tidak begitu sebenarnya. Kan kita tak boleh nak buat itu sebab macam saya kata lah, sebabnya dia adalah voluntary lah. Dia dah boleh memaksa masyarakat kita untuk membayar wakaf, untuk menyumbang wakaf. Kalau kita rujuk pula kepada saya dipahamkan di Singapura. Singapura memang ada apa nama ni? Dipanggil AMLA tak silap saya. Muslim law di bawah AMLA itu diwajibkan untuk masyarakat Islam di sana untuk berwakaf. Kalau ada undang-undang yang sebegitu di Indonesia, saya rasa Indonesia boleh melaksanakan apa nama itu, kaedah untuk membuat perkhidmatan wakaf ni untuk ni. Sekiranya tidak, pada saya agak sukar lah. Melainkan kalau Indonesia boleh mendapatkan dana lain untuk biayai projek dulu, kemudian post balik dengan wakaf, itu mungkin situasinya agak berbeza sikit lah. Masyarakat sudah nampak apa ke mana hala tuju kutipan itu. Okay. Saya rasa di Indonesia ini masih belum ada macam AMLA yang kita harus wajibkan orang pegawai negeri ini untuk bayar wakaf tuh masih belum ada, Pak Halim. Di Indonesia tuh masih belum macam ada. Sama juga di Indonesia lah. Sama. Nah ini ada ya sebenarnya kan kalau misalkan karakteristik macam di Malaysia nih sistemnya desentralisasi ya Pak. Tidak ya. Nah, dia ada di wakaf di negeri, cuma di peringkat persekutuan ni kita membantu. Sebab wakaf memang tanah wakaf dihartakan di negeri. Di peringkat persekutuan macam Yayasan Wakaf ataupun Jawah tidak memiliki harta wakaf. Kita hanya boleh kutip wakaf tunai sahaja. So macam bila kita nak wakaf because of decentralization tuh kita perlu untuk we need permission from Sultan, isn't it? Yes. That's why bila saya sebut tadi, bila Yayasan Wakaf Malaysia ditubuhkan, kita letakkan wakil-wakil Majlis Islam dalam lembaga pemungut amanah tadi. Jadi apa-apa yang Yayasan Wakaf nak laksanakan perlu mendapat kelulusan lembaga pemungut amanah ini, dan lembaga pemungut amanah ini yang wakil-wakil negeri akan menyampaikan kepada Sultan negeri masing-masing lah. Dan setelah dapat kenan daripada Sultan negeri masing-masing, barulah kita boleh laksanakan. Itu strategi yang kita laksanakan. So bila macam tu, how long for the administration? Maksudnya? Tempoh? Ya, tempoh. Because kan kita harus minta ask for the permission to the Sultan. Then so it will take time, right? Ya. Okey, contoh saya bagilah untuk projek kita yang wakaf tunai tadi tu. Sebenarnya kita tidak dapat kelulusan secara automatik untuk melaksanakan wakaf tunai ni. Kita
berjumpa dengan setiap negeri untuk mendapatkan kelulusan lah. Dan untuk makluman, setakat ni kita hanya daripada 14 negeri itu kita hanya dapat 8 negeri saja yang bagi kelulusan kita kutip wakaf tunai lah. Dan yang bakinya 6 lagi tu masih lagi belum memberikan lah. Kan? Dan satu kaedah lagi adalah sekiranya satu projek itu di peringkat nasional, macam contoh nak buat universiti wakaf, nak buat hostel wakaf, nak buat tabung wakaf pendidikan negara tadi, channelnya adalah melalui mesyuarat majlis raja-raja, yang diuruskan oleh JAKIM lah. Jadi kita akan sediakan kertas cadangan di peringkat dan nanti pihak JAKIM raja-raja lah yang diluluskan, itu adalah satu kelulusan blanket lah untuk berdasarkan ke seluruh negara. Jelas Ya, so Bapak, so in Malaysia there is no single regulation for wakaf because Ya. like you said before that every Mhm. state they have their own wakaf law. So given this is the question, given the autonomy of states in Malaysia in managing wakaf, is there Mhm. any conflict occur on wakaf issue in Malaysia? Mhm. And which state is considered as the best in managing wakaf in Malaysia? Okay, konflik is actually dia tak ada maknanya pelaksanaan wakaf contoh di bidang sultan, pelaksanaan wakaf ni tidak terkait dengan wakaf di Selangor, maknanya masing-masing ada laksanakan lah, kan. Cuma bila berlaku contoh bila berlaku apa nama ni, ada perbezaan peruntukan dalam undang-undang itu, itulah yang kadang-kadang kita perlu selaraskan. Tapi penyelarasan ini sebenarnya bukan kerja mudah lah, bukan tugas mudah. Sebab masing-masing ada dia punya mufti, ada dia punya scholarnya, dan masing-masing mempunyai pandangan sendiri berkenaan dengan hukum-hukum dalam yang terkait dengan wakaf ni lah. Jadi kita mencari yang kaedah terbaik lah. Apa yang kita buat adalah kita wujudkan satu best practice lah untuk wakaf ni. Macam contoh bila disebut tadi yang negeri yang terkehadapan dalam pelaksanaan wakaf ni adalah di wilayah Persekutuan lah. Kalau biasa dengar di wilayah Sultan ada satu bangunan yang diwakafkan, tanahnya diwakafkan oleh Daud Dadaboy, seorang seorang dari India yang telah mewakafkan sebidang tanah di wilayah Sultan, yang sekarang ni dibangunkan dengan satu bangunan 35 tingkat lah, yang disebut Menara Imarah Wakaf. So yang ni adalah satu kaedah pembangunan tanah wakaf melalui konsep BOT, Build of Transfer, yang dibangunkan oleh tabung haji melalui peruntukan tabung haji. Konsepnya adalah tabung haji memajak tanah tu daripada pihak Majlis Islam Wilayah, membangunkan bangunan 35 tingkat tu melalui peruntukan tabung haji dan menyewakannya kepada Bank Islam lah. Dan setiap bulan Majlis Islam selaku pemegang amanah tunggal wakaf juga mendapat hasil pajakan sebanyak 2 juta. Dan selepas pada 25 tahun tempoh pajakan tamat, bangunan tu akan diserahkan kepada Majlis Islam sebagai hibah. Maknanya dia adalah percuma lah. Selain daripada 50 juta selama dengan 2 juta setiap tahun itu, dicampur dengan nilai bangunan ketika itu mungkin 500 juta. Kan? Jadi itu kaedah yang paling moden lah yang dilaksanakan di wilayah. Dan satu lagi kaedah yang projek yang kita lihat yang terdepan adalah projek di Majlis Islam Pulau Pinang. Ini pembangunan perumahan dan juga pembangunan kawasan perniagaan di Wakaf Siti Aisyah. Kalau boleh tengok dalam website Wakaf Siti Aisyah ni. Ini dilaksanakan dengan kerjasama UDA Development Berhad, UDA Land. UDA ni salah satu agensi Kerajaan Persekutuan lah yang menggunakan dana ada sendiri, menggunakan kaedah contemporary lah untuk membangunkan tanah wakaf di Pulau Pinang. Okay, itu antara dua negeri yang terkehadapan lah kita tengok di Malaysia ni yang melaksanakan wakaf. Ya. Yang di Indonesia sendiri macam Wakaf Siti Aisyah, and then Wakaf Ahmad
Dauji ini masih belum familiar sebab dia dia kena kena guna hooker atau leasing. So di Indonesia ini masih belum Betul. belum banyak yang tahu. Kemudian juga implementasi dari Istibdal pun masih di Indonesia ini masih belum belum Iya, lagi boleh. iya, iya. Beda dengan di Malaysia. Mm. Dia sekarang ni pun sebenarnya untuk yang wakaf Aisyah tu, kalau saya boleh kongsi sikit, konsep leasing itu sebenarnya dia kelulusan bertempoh daripada pihak kerajaan sebenarnya. Sekarang ni untuk yang terbaru ni saya difahamkan kaedah itu tidak lagi boleh digunakan lah kaedah leasing tu. Ya, sebab dia apa nama ni bertentangan sikit dengan peraturan perbankan sedia ada lah. Cuma itu untuk projek itu didapat kelulusan khas. Okey. Ini next question. Mhm. Perbedaan mencolok antara pengelolaan wakaf di Malaysia dan Indonesia adalah di Malaysia pengelolaan hanya dilakukan oleh IRC, SIRC atau main setiap state yang sudah IRC ISC, atau Islamic Religious Council, Majlis Agama Islam. ya ini dia questionnya dia tulis macam tuh Mhm. pada setiap state yang sudah memiliki enactment sendiri mengenai wakaf. Ya. Sedangkan di Indonesia mengizinkan lembaga untuk menjadi nazir. Lalu, apa saran Bapak agar pengelolaan wakaf tetap dapat terintegrasi meskipun dikelola oleh lembaga lain, maksudnya non-government. Jadi, macam di Indonesia nih, Hmm. ada banyak sekali lembaga dari Ya. non-government yang dia ini collect wakaf itu sendiri. Nah, Hmm. how to macam mana kita bisa integrate antara yang dari government dan juga yang dari non-governmentnya itu. Ya. Okey. Ini yang saya tahu di Indonesia lah. Indonesia macam yang saya pernah dimaklumkan, pengurusan wakaf oleh ormas itu daripada zaman zaman awal Indonesia kan. Cuma sekarang inilah pihak pemerintah telah mewujudkan Badan Wakaf Indonesia itu untuk mengelola ke semua ormas-ormas yang kecil-kecil ni supaya diletakkan di bawah pentadbiran itulah. Uh, Pada saya apa yang perlu diwujudkan adalah satu peraturan ataupun undang-undang yang jelas lah bagi sesiapa yang dapat menguruskan yang dapat kebenaran untuk menguruskan wakaf itu perlu mematuhi undang-undang tersebut lah. Saya berkongsi pengalaman masa berjumpa dengan Mufti Abu Dhabi, Hmm. Abu Dhabi di Mufti Dubai, sorry, Dubai dengan salah satu pengurus wakaf ni. Dan apa yang pihak berautoriti di Dubai buat adalah sekiranya mana-mana organisasi yang mengurus wakaf ni yang melakukan kesalahan ataupun menyalahgunakan dana wakaf itu, dia akan dibatalkan pendaftarannya dan semua dana-dana yang terkumpul itu dirampas. Dia itu yang tindakan yang dibuat oleh pihak di Dubai lah. Jadi ini tujuannya untuk menjaga masalah, menjaga dana wakaf itulah. Jadi yang pertamanya perlu ada satu peraturan yang jelas berkenaan dengan apa yang boleh dan apa yang tak boleh dilaksanakan oleh pihak pengurusan wakaf itu, dan juga dari segi tindakan punitif ataupun denda yang boleh dikenakan sekiranya mereka melanggar peraturan itu. Itu perlu ada. Oke. So bila bisa disimpulkan mungkin dari macam BWI Badan Wakaf Indonesia ini harus ada macam mereka buat rules, kemudian dari lembaga non government ini harus mentaati dari rules yang telah dibuat oleh BWI ini sendiri ya Bapak. Kira-kira seperti itu. Betul. Tidak ada kuasa yang jelas lah. Ya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya. Di slide sebelumnya tadi ditampilkan bahwa tidak semua negeri memiliki undang-undang khusus berkaitan wakaf. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, dia macam questionnya macam mana di Malaysia ini tak ada macam tak ada single law itu tadilah Bapak. Dia undang-undang khusus ni bermaksud dia merangkumi keseluruhan pentadbiran wakaf itu sendiri. Macam contoh
di wilayah persekutuan yang dalam draft undang-undang wakaf itu bukan ada diperuntukkan klausa penalti untuk siapa-siapa yang melanggar peraturan itu. Dalam dalam apa nama ni yang lagi yang tidak punya enactment tu di bawah pentadbiran agama Islam itu hanyalah lebih kepada dari segi pendaftaran, dari segi apa nama ni hukum, hakam, wakaf dan sebagainya lah. Dia tidak spesifik, hanya menyentuh sedikit sahaja berkaitan dengan pengurusan wakaf tu. Jadi bila bila diwujudkan undang-undang khusus wakaf itu, dia sepatutnya govern keseluruhan aspek berkenaan dengan pengurusan wakaf itu sendiri. Terus saya kata Malaysia lagi masih lagi belum ke hadapan lagi lah pengurusan wakaf. Banyak lagi yang perlu dilaksanakan lah. Okay. Ya. Okay, next question is about corporate wakaf in Malaysia. Sebab dia nih ada tanya macam mana sistem wakaf yang ada di Johor Corporation, Bapak. Okey. Johor Corporation ni sebenarnya dia adalah satu entiti ataupun agensi yang diberi taraf mutawali ataupun nazir oleh Majlis Agama Islam Johor. Okey. Dia berbeza sikit sebenarnya untuk Johor ni sebab kalau ikutkan peraturan apa nama ni semasa untuk wakaf, semua aset-aset yang dikategorikan sebagai wakaf ataupun dijadikan sebagai wakaf, aset tersebut adalah didaftarkan atas nama Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah tunggal. Okey. Tapi untuk kes Johor Corporation ni, dia telah mendapat satu kelulusan khas daripada Majlis Agama Islam Johor, di mana aset-aset yang diwakafkan tu masih lagi diletakkan atas nama dia. Aset-aset wakaf tu yang disebutkan itu adalah pegangan-pegangan saham dia dalam apa nama ni anak syarikat Johor Corp. So saham-saham ini masih lagi diletakkan atas nama Johor Corp, tetapi istilahnya adalah diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Johor atas nama Johor Corp sebagai nazir khas. Itu kaedah yang digunakan. Maknanya tadi menggunakan konsep mutawali tadilah. Jadi kelulusan khasnya sebab dia bukan berbentuk aset yang seperti tanah, bangunan dan sebagainya, dia berbentuk saham. Jadi saham tu tidak dipindah milik kepada Majlis Agama Islam Johor, melainkan dia masih lagi didaftarkan atas nama Johor Corporation, tapi beneficiary-nya adalah seperti mana yang disebutkan dalam deeds wakafnya lah. Yes? Mungkin bisa dijelaskan lagi Bapak, untuk Johor Corporation ini yang sudah ada itu terkait beneficiary-nya itu siapa saja, kemudian juga dibentukkan dalam apa untuk beneficiary-nya ini, mungkin bisa dijelaskan lagi. Okey. Bagi masa sekejap saya tengok dekat ni. Ada dia punya dia punya structure dia. Sebenarnya kalau ikutkan 70% daripada keuntungan saham itu diberikan semula kepada Johor Corp untuk di roll over laporan tu. Manakala 30% lagi diagihkan untuk beneficiary lah. Yang mana daripada 30% tu 5% diserahkan kepada Majlis Agama Islam Johor untuk diagihkan. Lagi 25% diagihkan sendiri oleh Johor Corp lah. Johor Corp ni antara agihan dia termasuk kalau biasa dengar klinik wakaf An-Nur. Klinik wakaf An-Nur ni di seluruh negara ada, di mana pasien yang datang ke klinik ini hanya perlu membayar RM5 saja untuk semua jenis rawatan. Dan doktor-doktor yang berkhidmat di klinik juga memberi perkhidmatan secara percuma lah. Itu antara agihan daripada Johor Corp lah. Oke. Iya Bapak, untuk next question. What kind of risk that involved in managing cash wakaf in Malaysia and how the authority manage the risk? Okay. Sebenarnya risk ni kita di Yayasan Wakaf sendiri lah, saya ceritakan pengalaman kita di Yayasan Wakaf lah. Sebenarnya untuk Yayasan Wakaf Malaysia ni pelaburan yang kita dibenarkan oleh nasihat syariah kita adalah hanya pelaburan yang dapat melindungi nilai pokok dia. Maknanya kita hanya melaburkan dana wakaf ini dalam pelaburan yang mana tiada risiko pada nilai pokok tu untuk berkurang lah.
Kerana kita tak masuk dalam equity, tak masuk dalam apa nama projek pembangunan dan sebagainya. Hanya setakat ini ada lebih kepada fixed deposit dan kita ada satu yang dipanggil fixed return investment account. Dan yang ini ni pihak pelabur pihak pengurus dana ni hanya akan melabur dalam institusi ataupun pelaburan yang berisiko rendah lah. Dan sebenarnya lah low risk low return lah. Walaupun kita bila kita laburkan dalam yang produk yang berisiko rendah ni, pulangannya pun tidak banyak lah, dalam sekitar 3% ke 4% tahun lah. Sebab ini kita terpaksa akur dengan ini sebab bagi memastikan dana pokok itu tidak terhapus lah, tidak hilang. Itu antara risknya lah. Yang lain-lain tu risk dari segi syariahnya kita ada jawatan syariah. Maknanya setiap kali pengagihan dana wakaf ini kita akan bawa kepada jawatan syariah kita lah. Contoh yang untuk sumbangan kepada hospital baru ni, ini atas nasihat jawatan syariah kita lah, kita pecahkan kepada dua sumber. Satu dana pokok sendiri yang tukar kepada aset kekal yang kita boleh jaga ain dia seperti katil, locker dan sebagainya lah. Dan yang untuk item-item yang sukar dijaga ain dia tadi macam bantal dan sebagainya, itu kita gunakan dana bukan wakaf lah. Ini atas nasihat syariah kita lah. Yang lain-lain risk saya rasa bergantung kepada pengurus lah sebenarnya, ke mana dia nak melaburkan kan. Dari segi governance lah, apa kaedahnya, apa nama ni, bagaimana dia memastikan bahawa pentadbir wakaf itu perlu telus lah dalam mengurus dana wakafnya. Okey. Ada lagi soalan? Ya, ini last question. So, tadi kan banyak sekali di Malaysia ini desentralisasi, kemudian setiap state ini they have their own law, kemudian juga macam dia masih terkait wakaf sukuk ini belum ada. Nah, kira-kira sendiri challenge untuk Malaysia sendiri terkait wakaf itu apa, Pak? Kesedaran lah sebenarnya saya rasa. Kan? Macam contoh yang saya Malaysia ni, kita telah bergerak hampir 12 tahun lah, daripada tahun 2008 ni. Dan kita tak malu lah. Kita punya kutipan dana wakaf itu sekitar 14 juta. Mana lebih kurang, secara puratanya lebih kurang 1 juta setahun dah. Kalau berdasarkan pada kira-kira tadi, dengan penduduk Malaysia berjumlah 30 juta dan 60% daripadanya adalah Muslim, kita sepatutnya jauh daripada itulah. Kan? Sepatutnya kita boleh dapat kutipan sekitar 10 juta, 20 juta sebulan. Tapi atas apa nama tadi, sebab kesedaran masyarakat kita yang masih belum di tahap yang apa nama tinggi, so kutipan kita sekadar itulah. Tapi inilah yang kami sedang gerakkan ini untuk tingkat kesedaran masyarakat lah. Bila kita buat program, kebetulan ada program musaadah COVID ni, kita ambil peluang ni untuk mengenengahkan apa produk-produk yang sama Malaysia dan ke mana apa nama ni, dana agihan, dana kutipannya yang dikutip oleh masyarakat ni kita agihkan. Sebenarnya itu kehendak masyarakat kita lah. Dia hendak melihat dahulu ke mana pengurus pengurus wakaf ini mengagihkan dana yang dikutip daripada mereka lah. Itu dari segi apa nama ni, kebolehpercayaan masyarakat lah, kita kena tingkatkan. Okey. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Itu tadi last questions. Nah, jadi kesimpulannya itu kira-kira kalau misalkan sebenarnya di Malaysia sendiri pun juga ada beberapa tantangan juga yang perlu dihadapi. Kemudian kalau misalkan dibandingkan dengan Indonesia itu sebenarnya kurang lebih sama. Hanya saja di Malaysia ini terkait macam dia punya modus operandinya tuh bisa lebih berkembang daripada di Indonesia. Nah, mungkin ada close statement Bapak dari Bapak Halim. Ya, untuk sebagai kesimpulan, saya rasa kita sebenarnya wakaf ini kita merujuk kepada, banyaklah di PPH di Malaysia ni merujuk kepada wakaf di Turki, wakaf di Singapura dan sebagainya. Tetapi di Malaysia ni agak unik lah, wakaf Malaysia ni, sebab kita ada 14 buah negeri yang mempunyai autoriti
untuk mengurus wakaf masing-masing lah. Jadi untuk di Indonesia saya rasa kaedahnya pun masalahnya sama di Malaysia ni. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita perlu menunjukkan apa nama ni, ketulusan kita untuk mengurus wakaf ni supaya masyarakat lebih lebih gemar untuk berwakaf lah. Uh, apa nama ni, kita hasrat kita untuk wakaf Malaysia ni kita nak kembalikan ke kemilangan wakaf lah seperti mana di zaman-zaman Khalifah Utsmaniyah dulu, di mana uh, sebahagian besar daripada biaya kerajaan untuk mengurus negara dibiayai daripada wakaf lah, kan, termasuk apa nama, beri pinjaman kepada Mesir pada ketika itulah. Jadi uh, perjalanan masih jauh lah saya nampak, apa nama ni, antaranya untuk kita mencapai sampai ke tahap itulah, kan. Cuma sekarang ni apa yang boleh buat adalah kita perlu mempelbagaikan produk-produk wakaf kita supaya apa nama, masyarakat lebih terbuka untuk berwakaf. Dan satu lagi yang sama Malaysia, kita sekarang ni tengah explore penggunaan teknologi blockchain lah. Teknologi blockchain ni untuk apa nama ni, untuk merekodkan apa nama, transaksi wakaf kita supaya masyarakat boleh nampak lah. Ini pun antara salah satu apa nama ni, kaedah untuk meningkatkan kebolehpercayaan masyarakat lah. Sebab kita dipahamkan teknologi blockchain ni dia apabila satu kos itu diwujudkan ataupun satu projek itu diwujudkan, bila masyarakat menyumbang, dia melihat dia boleh melihat berapa jumlah sumbangan dia secara lifetime, real time, dan juga dia dapat melihat apa nama ni, ke mana dana yang disumbangkan itu disalurkan lah. Contoh untuk projek untuk projek masjid contohnya, dia boleh melihat kalau sumbangan dia sekitar RM100, RM100 itu ke mana, ke bahagian mana masjid itu yang dibangunkan. Itu kecantikan ataupun ketelusan teknologi. Jadi kita masih lagi sedang apa namanya, berbincang dengan apa namanya, sistem developer, masih lagi cuba memperincikan bagaimana apa namanya, teknologi blockchain ini boleh diaplikasikan dalam pengurusan dana wakaf di Malaysia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ya, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Jadi teman-teman, yang bisa kita simpulkan dari bagaimanakah sebenarnya wakaf di Malaysia ini, bagaimana Malaysia bisa sampai pada titik ini itu perjuangannya atau sejarahnya itu ada sangatlah panjang, dan kedepannya juga ini masih ada banyak sekali challenge yang harus dihadapi pemerintah untuk meningkatkan awareness dari masyarakatnya sendiri untuk berwakaf. Dan yang bisa kita ambil dari Malaysia sendiri pun juga bagaimanakah Malaysia ini bisa benar-benar serius, kemudian dari adanya sinergisitas dari seluruh stakeholdernya sendiri untuk bisa meningkatkan serta lebih mengembangkan lagi wakaf di Malaysia. Mungkin itu yang bisa kita terapkan juga untuk di Indonesia ke depannya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini, dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Bapak Halim. Ya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua, dan juga bisa nantinya bisa diterapkan juga untuk pengembangan wakaf ke depannya. Nah, InsyaAllah. Saya juga mengharapkan apa nama ni, wakaf Indonesia berkembang maju. Dan tahniah diucapkan kepada pihak FOSI kerana dapat menganjurkan forum ini bersama. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Bapak dan teman-teman, terima kasih sudah mengikuti. Demikian webinar kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam memandu. Terima kasih dan jangan lupa untuk ikut webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.